رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرني ما نسيت من القران الكريم وما نسيت من الاحاديث النبويه وعلمني ما جهلت منهما يا ذا الجلال والاكرام. ما بعد. Tuan kuasa, Bapa Masjid, Tuan Imam Tuan Bilal, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ditaklifkan oleh pejabat agama untuk berkuliah di bawah tajuk Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Tadi pun kita sudah mendengar tentang Isra' dan Mi'raj dalam khutbah. Dan pada minggu lepas lagi saya mula berceramah di sekolah. Ada yang menjemput. Kemudian di masjid tentang Isra' dan Mi'raj ini. Penting tuan-tuan dan puan-puan tajuk ini. Dan kemarin saya singgah di masjid Pasir Putih. Dia buat 3 kali ceramah kuliah khas Isra' dan Mi'raj. Daripada penceramah-penceramah jemputan khas. Kerana ini adalah satu perkara yang penting. Ada bersangkut paut dengan akidah sebenarnya, kepercayaan kita kepada Al-Quranul Karim. Iman kita kepada Alkitab. Iman kita kepada para Nabi dan Rasul. Kerana ianya adalah mukjizat. Dan mukjizat ni tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh dipisahkan daripada Nabi dan Rasul. Ia merupakan tanda kebenaran bahawa Nabi itu Nabi, Rasul itu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita canang-canangkan, sebut-sebutkan. Di zaman ini, zaman pemikiran kritis katanya, saya sudah terbaca dalam media, dia kata, saya tak mahu lagi ustazah bercerita pada anak saya, batu bercakap. Tuan-tuan, mukjizat. Batu memang memberi salam pada Nabi SAW. Pokok memberi salam. Pokok berjalan pada Nabi SAW. Unta keluar daripada batu. Mukjizat Nabi Saleh. Ya. Nabi Ibrahim AS dicampak ke dalam api tidak terbakar. Tongkat bertukar menjadi ular. Itu adalah mukjizat. Ada dalam Quran. Karamah pun ada dalam Quran. Tapi zaman-zaman sekarang orang cenderung untuk menolak. Dia kata tak masuk akal. Tak logik. Ada dah. Baru meninggal tokohnya. Dia kata Isra' dan Mi'raj tak ada saksi hidup. Tak ada saksi mata. Dongeng. Gerakan dia panggil rasionalisasi agama. Sudah sampai tuan-tuan puan-puan ke negara kita ini pun. Logik. Malaikat Jibril alaihissalam pakai pakaian jubah putih menghadap Nabi SAW, mengajarkan iman, Islam dan ihsan. Dia kata, malaikat beli mana bajunya? Logiklah, fikir logik sikit kata dia. Jangan takut murtad. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang kita bimbangkan. Apabila peristiwa yang begini besar, mukjizat yang begitu penting, bila kita tidak ceritakan, kita canangkan, kita adakan kuliah-kuliah ceramah, ya kita bimbang. Yang mendengar ceramah-ceramah ini pun hanya tuan-tuan jugalah pusing-pusing, tuan-tuan juga pusing-pusing, tuan-tuan juga. Maksudnya orang-orang tua yang KRU yang panggil, kumpulan rambut uban. Mana anak-anak kita? Jadi satu masa nanti kita bimbang. Mereka akan kata, dongeng. Logik ke? Macam abu-abu yang telah menjadi abu. Abu Jahal, Abu Lahab talak. Disuruh Nabi SAW berdiri.
Dia suruh angkat kaki sebelah. Dia suruh angkat satu lagi. Dia kata, kamu nak angkat dua belah kaki pun tak mampu. Kamu kata kamu naik ke langit. Pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, 40 hari perjalanan daripada Mekah ke Syam. Perjalanan 40 malam. Mereka bergerak pada waktu malam. Zaman-zaman sekarang mungkin, kita kata mungkin, baru 1,500 km, 2 jam kapal terbang. Dalam purata 750 km sejam, 1,000 km sejam. 2 jam sampailah ke Syam. Ini pada zaman itu 40 malam. Naik pula ke langit, melepasi langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Perjalanan dalam satu malam. Ini tak logik. Ini kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan, begitu pemikiran generasi kita sekarang ini. Sedangkan Isra disebut dalam Al-Quran, Mi'raj juga disebut dalam Al-Quran. Surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Awal-awal surah An-Najm itu ada disebut tentang Mi'raj. Tentang Isra. Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat 1. Subhana. Ni kalau kita belajar balaghah, dia panggil bara'atu istihlal. Memulakan itu bijak, cantik cara permulaan dia itu. Gunakan subhana. Subhana maksud maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kagum dengan sesuatu, kita ucap tasbih. Yang ada subhana ni maksud tasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak pemandangan di sini tuan-tuan sangat cantik. Saya biasanya lalu di mana? Di Tanah Merah. Petang, matahari, ada bukit, ada pokok, ada burung-burung terbang, ada sawah yang hijau. Sebiji macam kita lukis kecil-kecil dulu gambar pemandangan. Kita ucap subhanallah, hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terengganu cantik. Yang paling cantik sekali Besut. Besut, ya. Atau tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila nak menceritakan sesuatu yang sangat besar, sangat penting, maka Allah SWT guna subhanahu, maha suci Allah SWT. Maha suci daripada apa? Segala kekurangan. Allah SWT itu maha kuasa, maha hebat dia, maha perkasa dia, maha agung dia, maha besar dia, maha tinggi dia. Memperjalankan Rasulullah SAW itu ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu apa dia? Masjid Aqsa itu ialah masjid yang paling jauh sekali bagi orang Arab di Mekah. Itu Aqsa itu yang paling jauh. Ya. Dibawa oleh Buraq, naik Buraq, tapi dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Sebenarnya bukan Nabi pergi sendiri. Nabi pergi sendiri tak mampu dia. Tak mampu baginda. Mesti dibawa, dijemput, diiringi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu malam, bi'abdihi, menunjukkan apa? Menunjukkan dengan jasad dan roh. Bukan roh saja, bukan mimpi. Mimpi siapa-siapa boleh mimpi. Roh pun tak heran. Ya, dengan jasad dengan roh. Sebab itu orang kafir Quraisy engkar, ya, lawan. Dan sebahagian kecil ada umat Islam yang murtad. Takkan Ummu Hani kata la tuhadditsun nas fayukadzibuk. Kakak sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Muhammad, kau jangan cerita ni, nanti orang akan dustakan kamu. Dan tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelaran As-Siddiq kalau dengan roh saja, dengan mimpi saja. As-Siddiq itu yang sangat membenarkan. Ya. Abu Lahab tak terima, Abu Jahal tak terima. Kalau nak jadi Abu Bakar As-Siddiq. Dia adukan kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sebab apa? In kana qala laqad sadaq. Kalau begitu dia kata, dia benar. Kamu benarkan sampai naik ke langit? Ya. Fa inni usaddiquhu walau kana abad min zalik. Kalau lebih pada itu lagi tuan-tuan, Sayyidina Umar akan benarkan. Kerana dapatlah Sayyidina Abu Bakar gelarannya As-Siddiq, Fara Siddiqin. As-Siddiq,
Orang kedua selepas Nabi SAW yang paling mulia, para siddiqin. Yang kita baca dalam tahlil itu, an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tuh. Yang paling hebat siapa? Para nabi. Kemudian as-siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Baik. Sampai di Masjid Aqsa, tuan-tuan dan puan. Kenapa dia Masjid Aqsa? Masjid Aqsa ni tuan-tuan adalah kiblat pertama umat Islam. Di situ ramai diutuskan para nabi, diturunkan wahyu, berkumpul para nabi di sana, bersembahyang di belakang Nabi SAW. Masjid Aqsa ni ada sangkut pautnya dengan akidah, ada sangkut pautnya dengan iman, dengan Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan qadiyah ataupun isu ini adalah isu kebangsaan Arab, tidak. Isu orang Islam. Orang lain mempertahankan Masjid Aqsa. Israel istihar sebagai ibu negara hingga ke hari kiamat. Orang-orang Nasara membantunya. Kalau mengikut ustaz saya, orang Palestin di Karachi dulu, dia kata mereka percaya bahawa Nabi Isa AS akan turun kali kedua, dan tanda yang paling besar ialah tertegaknya haikal Nabi Sulaiman di tapak Masjid Aqsa sekarang ni. Kalau Masjid Aqsa itu tetap Masjid Aqsa di bawah orang Islam, ya, bila nak tertegaknya haikal Nabi Sulaiman, maka takkan turun lah itu. Jadi semuanya berasaskan akidah. Kita pisahkan, tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum Nabi SAW dia mi'rajkan, Jibril alaihissalam bawa dua bekas. Satu bekasnya dari susu, berisi susu, dan satu bekas lagi berisi arak. Nabi SAW memilih susu. Jibril kata, laqad ikhtartal fitrah. Kamu memilih fitrah. Agama ini adalah agama fitrah. Agama yang sesuai dengan naluri semula, sikap, tabiat, perangai, kehendak manusia. Ya? Tak pilih arak. Oh, kalau pilih arak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dulu, satu masa, saya pergi baca surat khabar. Hari Jumaat, saya biasanya beli semua surat khabar. Saya akan baca di satu tempat. Di tepi sawah di sana. Dekat-dekat kita ni, tuan-tuan. Duduk bawah wakaf. Apa yang saya nak ceritanya ialah, di pangkal pokok durian tu, ada dua guni botol. Botol apa? Botol arak. Ada cap rambutan, ada cap orang tua. Arak tu arak siam. Arak siam, tuan-tuan dan puan-puan, alkohol yang 40%. Arak buatan Malaysia, whisky buatan Malaysia, nama-nama dulu. Nama timah apa semua tu, 40%. Artinya, kalau Carlsberg tu, 6 tin baru sama. Minum 6 tin Carlsberg baru mabuk macam tu. Dia dah 40%. Genting ya, tuan-tuan dan puan-puan, genting. Apa ini? Perut, usus. Minum. Ya. Dan mengikut WHO, arak ni penyebab kepada 200 jenis penyakit. Dan purata 3 juta orang mati setahun kerana arak. Jadi kita sebenarnya arak di Malaysia ni boleh beli bila-bila. Thailand pun dia hadkan. Mulai tengah malam hingga pukul 11 pagi tak boleh beli. Dikawal. Ini makin tak terkawal kita di Malaysia. Membimbangkan tuan-tuan dan puan-puan. Lepas itu mabuk, naik kereta, langgar orang. Langgar hak mengandung, langgar suami isteri, mati gitu saja. Itu arak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi minumlah susu. Susu makanan unggul. Bukan minuman, tuan-tuan dan puan-puan, susu, makanan. Anak kita bayi itu masih bayi, dia minum susu ya, tapi dia buang air berak macam-macam. Dia adalah makanan. Makanan unggul, kaya dengan kalsium, protein, mineralnya. Cukup sebagai makanan.
Ya, untuk tumbuh seram badan, membina otot, mengelakkan osteoporosis, kereputan tulang. Dan bagus untuk meningkatkan daya kognitif. Ingatan kita. Baik itu seorang ulama hadis mengatakan bahawa kalau nak menghafal hadis, minumlah susu segar. Kalau kita tengok orang Pakistan dulu, tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya di Karachi dulu, ada seorang kawan jemput sarapan di rumah dia. Sarapan dia ialah susu, madu, kemudian dalamnya jenis kekacang, badam, walnut, apa semua tu. Madu tu dah bagus, susu tu memang tak dinafikan lagi. Kemudian badam, walnut ni kaya dengan vitamin B, B6, B12, bagus untuk otak. Rupa-rupanya itulah rahsia dia, tuan-tuan dan puan-puan. Orang sana, memang hebat. Hafazan memang kuat. Memang hebat. Sebab apa? Minum susu pagi-pagi, hari-hari. Susu RM40 je waktu tu. Sekilo. Makan laban, makan dehi tu. Lesi. Air yogurt. Kuat ingatan. Kita, air bergas. Air pong. Macam-macam pong yang dalam tu. Saya tak tahulah, saya tengok anak murid saya duduk makan. Beli mana ni? Beli luar. Apa sedap tak tahu. Dulu saya rasa macam plastik bau dia. Air pong tu. Cukup tak bagus untuk buah pinggang. Perisanya, warnanya. Tapi itulah yang anak-anak kita suka. Susu. Dia buka susu, dia pancut je. Daripada atas sampai bawah. Sampai, saya tengok daripada tingkat 2 sampai ke bawah. Di tangga tu. Dia pancut. Masya Allah. Saya beritahu, anak saya, anak cikgu pun tak ada ni. Tak pernah beli susu ni. Kita buang-buang saja. Atau tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita. Ya, minum susu. Nabi SAW dibawa Mi'raj. Mi'raj ni naik ke langit, tuan-tuan dan puan-puan. Naik ke langit. Naik ke langit. Di sini ada salah faham yang merata. Dan dia buat hujah juga bahawa Allah SWT itu di langit. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT itu maha tinggi, maha mulia, maha besar, maha sempurna sebelum dia menjadikan langit, sebelum dia menjadikan ruang, sebelum dia menjadikan arah, sebelum dia menjadikan arash, sebelum dia menjadikan kursi, mustawa dan sebagainya, apa semua itu. Maka Allah SWT tidak berubah-ubah, Allah SWT tidak berpindah randah. Begitulah dia. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh mukhalafatuhu lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah SWT. Melihat Allah SWT. Mengikut Ibnu Abbas yang kita pegang, inilah dia ni, ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah nafi. Tapi Rasulullah SAW melihat, bukan berarti Allah di langit, bukan berarti Allah di mustawa, bukan berarti begitu. Nabi SAW melihat Allah, dah hal keadaan Nabi di langit, Allah tetap begitu. Esok kita tengok lagi kalau masuk syurga. Nikmat yang terbesar kita melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana wallahu a'lam. Tetapi bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Kita itu di syurga. Kita melihat Allah SWT di syurga bukan berarti Allah di syurga. Nabi Ibrahim diarahkan pergi ke mana? Pergi ke Baitul Maqdis. Inni zahibun ila rabbi fa innahu sayahdin. Dalam Quran. Allah di mana? Di Palestin ke? Tidak. Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Tur Saina. Allah di Tur Saina ke? Tidak. Kita ke masjid, bukan Allah di masjid. Kita ke Makkah, bukan Allah SWT di Makkah. Jangan salah faham. Yang melihat Allah SWT, melihat Allah SWT, hal keadaannya Nabi SAW di sana, bukan Allah di sana. Kena jelas duduk perkaranya, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke melihat Allah? Ahli sunnah wal jamaah. Kullu mawjudin yasah ayura. Yasah ayura.
Semua yang ada, yang mewujud, boleh dilihat. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tanpa kaifiat. Jangan salah faham tuan-tuan dan puan. Maka Nabi SAW di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit yang kedua Nabi Yusuf, berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit yang ketiga, di langit yang keempat Nabi Idris, di langit yang kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril dah tak nak pergi, maka dibawa oleh malaikat yang di bahagian atas sampai ke mustawa. Dan Nabi SAW, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kebesaran-kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami, kewujudan kami, keagungan kami, kekuasaan kami. Maka Allah Rasulullah SAW diberi kehormatan melihat ke dalam syurga. Nabi dapati ramai orang-orang fakir. Melihat ke dalam neraka, Nabi dapati ramai di kalangannya orang-orang perempuan. Orang perempuan ni, tuan-tuan dan perempuan, mudah masuk syurga, kata Nabi SAW. Dia buat 4 yang ni. Orang lelaki banyak. Orang lelaki banyak tanggungjawab. Orang lelaki. Ya. Suami tidak, isteri tak bertanggungjawab pada suami dia, pada orang lain. Dia bertanggungjawab pada diri dia je. Ya. Orang lelaki ni bertanggungjawab. Kalau perempuan tak ada 4 perempuan di bawah dia. Ya, mak dia bawah dia lagi. Ya, kakak adik dia. Anak perempuan dia, isteri dia. Semua di bawah tanggungjawab dia. Orang perempuan tak, dia tidak bertanggungjawab pada suami dia. Dia buat 4 ni, pilihlah mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk, kata Nabi SAW. Idza sallat khamsaha, bila dia sembahyang 5 waktunya. Idza shamat syahraha, apabila dia puasa bulan Ramadan. Wa idza hafizat farjaha, apabila dia menjaga marwah dia. Wa idza ata'at zawjaha, apabila dia taat kepada siapa? Kepada suami dia. Di sini bermasalah tuan-tuan dan puan. Di sini ujian orang perempuan bila taat pada suami. Suami pun zaman-zaman sekarang kita tak nak salahkan juga. Ni tuan-tuan dan puan, siapa yang lebih berhak kepada isteri? Suami. Siapa yang lebih berhak pada suami? Ibu dia. Ini orang perempuan ramai tak terima. Dia kata ibu, orang lelaki lebih kepada mak dia. Satu. 2, dia panggil. Nabi SAW panggil kufur ba'al. Artinya kufur kepada siapa? Kepada isteri. Kepada suami, maaf. Kufur kepada suami. Antara contoh dia bagi apa? Sepanjang hidup diperlakukan secara baik. Dia buat baik. Apabila satu saja kesalahan, semuanya dilupakan. Ibarat kemarau sepanjang tahun, rosakkan hujan sehari. Antara dia tuan-tuan dan puan. Nak taat pada suami ni, payah ni. Ni ujian orang perempuan. Ya. Jadi banyakkan bersedekah, kata Nabi SAW. Yang kedua, orang perempuan diuji dengan dedah. Orang lelaki diuji dengan dadah. Saya sebenarnya nak bercakap tentang dadah, kerana khamar dengan dadah ni, itulah yang memabukkan. Waktu bercakap tentang arak dan susu tadi. Orang perempuan diuji dengan dedah, orang lelaki dengan dadah. Pada satu ketika, saya di kampung Raja, sehingga ada traffic light depan tu, tuan-tuan dan puan. Di hadapan saya kemungkinan sepasang kekasih. Bak muda remaja. Naik motor, kalau tak silap RXZ. RXZ ni tonggek sikit. Yang perempuan tu duduk di belakang, pakai t-shirtnya kecil. Lengannya pendek, pakai tudung. Dan minta maaf cakap tuan-tuan dan puan, saya duduk di belakang tu, nampak seluar dalam. Dan dia tahu saya di belakang, dia tarik. Baju tu elastik, tuan-tuan dan puan. Dia tarik, naik ke atas. Lepas tu dia tarik lagi, bawah. Dia lepas, naik ke atas. Dia tu umur 18 tahun lebih kurang agaknya. Tapi dia pinjam baju adik dia 18 bulan. Nasib baik saya tak esok ukur.
Kalau saya isap rokok, saya pasang dua tuan-tuan dan puan-puan, saya sedut. Saya pergi situ, saya masuk celah. Cang, kata dia. Bagi dia melompat. Saya pun pergi kat depan tu. Api neraka panas lagi, dek, pada hak tu. Ni yang Nabi sebut antara dia. Golongan-golongan yang masuk neraka yang Nabi tak pernah tengok. Apa dia? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj, tuan-tuan dan perempuan. Tabarruj ini ialah memperagakan, menayangkan. Untuk apa? Untuk menarik perhatian. Bukan yang halal. Artinya di luar, berlebih-lebihan, hatta pakai yang wangi-wangi menyebabkan orang lelaki tercium, naik nafsu dia. Tidak aku tinggalkan fitnah yang terlebih besar daripada perempuan bagi umatku. Tidak aku tinggalkan fitnah yang terbesar bagi umatku, melainkan fitnah perempuan. Atau tuan-tuan dan perempuan, ujian bagi orang perempuan. Yang kedua, kata Imam Tabari, mengatakan orang perempuan sebenarnya mudah terpengaruh. Hati-hati. Hati-hati tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu kita tengok bila K-pop mari saja. Histeria anak-anak kita menyambut kumpulan K-pop dia ni. Pergi ke universiti. Anak-anak kita di universiti. Histeria. Bukan K-pop ni lah. Artis-artis yang mari dan sebagainya. Kebanyakannya perempuan. Yang pergi baru ni. Yang 85 ribu pergi itu. Kebanyakannya perempuan. Hati-hati tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu Dajjal turun nanti, maka bergegas-gegas para suami ini kembali ke rumah, orang lelaki kembali ke rumah, mereka nak ikat orang-orang perempuan di rumah, anak dia, isteri dia, ibu dia, kakak dia, sebagainya. Takut, bimbang. Ini. Ya. Itu yang Nabi SAW tengok. Dan Nabi masuk. Dan Nabi dengar satu. Derapan kasut seseorang. Nabi tanya, siapa ni? Jibril. Itu derapan kaki Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ditanya pada Bilal bin Rabah, apa dia amalan yang kau harapkan menyebabkan kau dapat kelebihan yang begitu? Sayyidina Bilal kata, aku bersuci pada pagi, petang, pada siang atau malam. Selepas bersuci tak aku akan sembahyang 2 rakaat. Itu yang jadi sembahyang sunat wuduk tu. Sunat wuduk. Ada orang tanya, sembahyang sunat wuduk mana dulu Ustaz? Sembahyang sunat wuduk ke sembahyang tahiyatul masjid? Kalau kita berwuduk, kita naik ke masjid, sembahyang yang mana dulu? Sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk. Sunat wuduk itu sudah menempati, mengambil tempat, sudah memadai sebagai tahiyatul masjid. Tak ada masalah. Itu juga tahiyatul masjid. Cuma tak ada dalam niat. Tapi perbuatannya itu adalah tahiyatul masjid. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan sebagai selingan lah. Ada, saya baca baru ni, dia kata Nabi SAW ni resis. Kerana mengatakan al-asharatu al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin ke syurga itu adalah semuanya daripada kaum Quraisy. Daripada orang Arab berbangsa atau bersuku Quraisy. Tuan-tuan, yang 10 itu yang disebut dalam satu hadis. Ya, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Zubair ibn al-Awwam fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, wa Abdul Rahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Malik ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. 10 orang itu disebut dalam satu hadis. Bukan berarti 10 orang itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Ada di rumah saya ada satu kitab 30 orang sahabat yang dijamin syurga. Termasuklah siapa? Keluarga Yasir. Siapa keluarga Yasir? Yasir, Sumayyah dan Ammar. Sabran ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Nabi SAW kata, sabarlah kamu keluarga Yasir. Janji kamu adalah syurga. Jamin syurga tu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dia jamin syurga. Bukan yang 10 orang tu saja. Hatta para sahabat yang terlibat dengan bai'atul ridwan tahta syajarah. Ya, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah.
Ada 1,400 orang. Tidak akan masuk neraka, kata Nabi SAW. Sahabat yang lain tu semuanya radhiyallahu anhum wa radwan. Allah redha mereka itu redha pada Allah SWT. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Balik kepada apa? Dedah kita selesai. Dadah ni tuan-tuan dan puan-puan. Ujian bagi orang lelaki. Ada berapa puspen? Dulu pusat serenti. Pusat pemulihan penagihan dadah. Pusat pemulihan penagihan dadah. Puspen. Nah, bukan dadah, dia panggil narkotik. N tu narkotik. Dulu pusat serenti. Ya. Ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Ada 30. Untuk lelaki ke perempuan, tuan-tuan dan puan-puan? Untuk lelaki, satu saja dia baca. Untuk perempuan. Bangsa apa tu? Bangsa Melayu. Muda ke tua? Muda kebanyakannya. Lebih banyak pada IPG. IPG pun dalam sekitar 27 buah. Pusat serenti. Anak-anak perempuan kita bagus. Masuk ke universiti. Anak-anak lelaki kita pergi pusat serenti. Kita panggil, ada lagi orang panggil pusat serenti. Masuk U juga. Masuk U. Tapi Universiti Kubang Krian. Apa tu? Universiti Sains ni. Pasal accident. Bukan masuk belajar. Masuk universiti juga. Ustaz Syah. Jadi doktor juga. Doktor cucuk diri sendiri. Saya ke mahkamah. Magistrate Kuala Krai. Ada urusan insurans dulu. Saya tengok 3 orang yang dipimpin oleh polis itu. Orangnya segak sebenarnya. Segak. Ketiga-tiganya adalah anak Melayu. Jalan tu dah tak larat, dah kengkang tuan-tuan dan puan-puan. Dipimpin seluruh 3 orang kenegari. Saya sebab tuan-tuan dan puan-puan. Tengok, begini anak bangsa kita. Ini dadah tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling bahaya sekali, dadah sensitif. Ais, syabu, pil kuda, kristal, tak apa-apa lagi. Ya, dulu kalau dadah-dadah yang asal ni ganja ni nampak selebek kotor gitu je. Ini putus sini tuan-tuan dan puan-puan. Halusinasi, delusi, apa lagi tuan-tuan imajinasi tak tahulah dan sebagainya. Akhir-akhir sekali dia bunuh ayah dia. Ni banyak dah tuan-tuan dan puan-puan. Ni banyak dah. Ya. Seseorang dulu mengusi JKKK berucap di sebuah kampung. Sudah ada di kampung kita ini mak ayah yang terpaksa bagi RM100 kepada anaknya sehari. Allah, saya dengar. Kita anak-anak pun nak bagi RM100 sebulan pun payahkan mak bapak. Ini mak bapak terpaksa bagi RM100 pada anak dia. Sebab apa? Nak suruh polis ambil sayang. Bangkai bernyawa. Biawak duduk atas belakang. Dah lah busung, tak boleh nak makan. Cekar pula atas belakang kita. Ya? Saya teringat tuan-tuan dan puan-puan, saya quote kata-kata pegawai AADK yang mari berceramah motivasi di sekolah saya. Dia kata apa? Kalau sekiranya seseorang itu menagih pil kuda dalam masa 1 tahun, hendaklah kita menganggapnya sebagai tidak ada otak. Kerana banyak dah hak bunuh mak, bunuh ayah, bunuh adik, bunuh adik, tuan-tuan dan puan-puan, melibatkan jenayah berat. Putus dari sini, sumat orang sini panggil. Ni tuan-tuan dan puan-puan bahaya. Ya. Bukan arak sajalah tuan-tuan dan puan-puan, masuk makna tu kullu ma khamara al-aqla khamar. Semua yang menutup akal maka itu adalah khamar, dan khamar adalah haram, dosa besar. Ya. Itu yang membimbangkan kita tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dadah. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan, saya nak simpulkan 2 sajalah. 2. Nabi SAW melihat ada yang mencakar-cakar dadanya dengan kuku daripada tembaga mukanya. Ada yang menginting lidahnya, bibirnya sekali digunting. Ini adalah orang yang kaki fitnah, yang tak beramal dengan ilmunya, kemudian mengumpat, mencakar-cakar muka. Ya.
Dan ada yang berebut daging busuk. Daging yang elok tu ada, tak direbutnya. Itu adalah zina, yang melakukan zina. Jadi dua ni tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Nabi SAW ditanyakan, ma aktsaru yudkhilun nasa an-nara al-ajwafan al-famu wal-farju. Apakah yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka? Maka Nabi SAW menjawab, dua lubang. Apa dia? Al-famu, mulut, wal-farju, kemaluan. Dua anggota yang tidak punya tulang. Ini tuan-tuan dan puan yang paling susah nak dikawal. Paling susah nak dikawal. Dan siapa yang boleh jamin? Kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Siapa yang boleh jamin pada aku dia jaga apa yang di antara dua rahang. Apa dia dua rahang? Lidah. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara dua kaki. Adman lahul jannah. Aku jamin dia masuk syurga. Siapa boleh jamin jaga ni? Inilah tuan-tuan dan puan yang paling banyak sekali menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Banyak cakap, banyak salah, banyak dosa terjun dalam neraka. Laisal bil mu'mini al-fahish at-ta'an wala at-ta'an wala al-la'an wala al-badhi. Orang mukmin itu mulutnya elok, tuan-tuan dan puan. Dia tak cakap yang kotor-kotor, dia tak cakap yang kasar-kasar, dia tidak memfitnah, dia tidak mengumpat, dia tidak mencerca, menghina. Tu orang mukmin. Laisal bil mu'min. Bukan orang mukmin kalau begitu. Ini tuan-tuan dan puan, jaga lisan kita ni, kita akan selamat. Jaga juga maruah kita. 7 ciri orang mukmin yang berjaya dalam surah Al-Mu'minun yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluan. Ya. Itu. Dan tadi apa? Akan daging busuk. Itu tuan-tuan dan puan. Apa tadi satu lagi saya nak cakap? Saya sebut dua tadi. Dosa zina dengan dosa mulut. Jenayah mulut ya. Jenayah mulut. Dan Nabi SAW dia anugerahkan sembahyang. Dan sembahyang ini tuan-tuan dan puan, kalau nak menyelesaikan masalah kita, dosa-dosa yang kita terlibat dan sebagainya, sembahyang. Aqimus salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sembahyang, kerana sembahyang boleh mencegah fahsyak dan munkar. Fahsyak ni sebagian ulama mentafsirkan sebagai apa? Sebagai zina. Sebagai zina. Misalnya, ataupun jenayah-jenayah yang bersangkut paut dengan seksual, rogo, lewat dan sebagainya. Mungkar, segemu yang mungkar, terutamanya bersangkut paut dengan harta, mencuri, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Mungkar. Apa saja yang diingkari oleh syarak itu mungkar sebenarnya. Ada orang mengadu pada Nabi SAW, seseorang itu dia sembahyang malam, tapi pagi ini dia mencuri. Nabi kata, sayanhahu ma yaqul, ataupun ma taqul, akan mencegahnya apa yang diucapkan semalam. Sembahyang tu akan mencegah dia, insya-Allah. Cuma aqimus salah, dirikan sembahyang. Masalahnya sekarang ni kita dirikan sembahyang ataupun kita lakukan atau kita buat sembahyang. Tu huraiannya. Sebab itu nak berjaya dalam 7 ciri orang mukmin yang berjaya, orang yang berjaya yang pertama sekali, ciri mukmin yang berjaya yang pertama disebut ialah apa dia? Allazina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Dan ciri yang ketujuh yang terakhir, allazina hum ala salawatihim yuhafizun, yang menjaga sembahyang dia. Jadi apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang ni sebagai penyelesai segala masalah sebenarnya. Baik sembahyang, baiklah segala-galanya. Buruk sembahyang, buruklah segala-galanya. Dan perkara yang pertama dihisab, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati
as-salah, sembahyang. Ya. Sembahyang adalah asas. Kalau tak ada sembahyang, ni. Sembahyang ni macam ni. Saya tengok dalam TikTok. Bagus juga. Dia terangkan sembahyang tu. Tak haji, tak mampu, tak ada. Masih Islam. Tak puasa, masih Islam dia. Tak zakat, masih Islam dia. Masih ada ni Islam. Ni Islam kata. Ni Islam. Masih ada kat tangan dia. Tak sembahyang, jatuh Islam dia. Jatuh Islam dia, tuan-tuan. Ya, sekali lagi. Katalah ini Islam, saya lupa tadi. Ini Islam. Ini rukun Islam 5. Pegang Islam. Tak haji, dia masih Islam. Tak puasa, masih Islam. Ya. Tak zakat, masih Islam. Tak sembahyang, jatuh Islam. Man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkannya, dia meruntuhkan agama. Jadi muru auladakum mahum abna'us sabah. Perintah anak kamu sembahyang umur mereka 7 tahun ataupun perintah masuk di sini apa? Ajar. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. 10 tahun tak sembahyang tuan-tuan kena takdib. Takdib maksud didik dia, asuh dia. Dengan apa? Dengan pukul sikit, benda. Ya. Sebab apa? As-salatu imaduddin. Sebab itu Allah SWT anugerahkan sembahyang itu tanpa perantaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati.